Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan saya daripada JPN, daripada PPD, juga rakan-rakan urus setia saya daripada BPK dan juga BPSH. Ini mungkin kali pertama kerjasama antara BPK dan BPSH untuk menyampaikan maklumat kepada tuan-tuan dan puan-puan secara langsung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya cuba untuk tidak terlalu formal dalam penyampaian pada pagi ini supaya kita dapat sama-sama faham apakah hasrat KPM Perkasaku. Boleh ya? Okey, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, kalau kita tengok pada slide yang kita kongsikan sekarang ini, banyak kali dah sebut KPM Perkasaku, KPM Perkasaku. Maka apakah itu KPM Perkasaku? Jadi KPM Perkasaku ini nama penuhnya ialah Program Pemerkasaan Pelaksanaan Kurikulum. Bila kita lancarkan, kita dah lancarkan pada 30 hari bulan Ogos. Bila dia berkuasa, dia bermula pada 1 September yang lalu. Dan kita pun seperti Jawatan Kuasa Pelan Komunikasi dah maklumkan, dah ada beberapa aktiviti yang kami laksanakan untuk mewar-warkan tentang KPM Perkasaku. Walau bagaimanapun, bila belum mula sekolah, memang nampak macam bagaimana nak laksanakan KPM Perkasaku dan sebagainya. Therefore, BPK dan juga BPSH ambil peluang sebelum pembukaan sekolah ini, kami nak beri penerangan sejelas-jelasnya tentang apakah program KPM Perkasaku. Jadi KPM Perkasaku ni kita formulasikan berdasarkan petikan huruf dan suku kata nama penuh. Kita kata KPM tu of course lah Kementerian Pendidikan Malaysia. Perkasaku tu datangnya dari Program Pemerkasaan Pelaksanaan Kurikulum. Dan KU besar dekat hujung tu, K tu merujuk kepada kurikulum, dan U tu merujuk kepada murid. Jadi bukan Ku tu kita, tapi Ku tu adalah kurikulum untuk memperkasa murid. Jadi itulah datangnya KPM Perkasaku. Jadi dalam kata lain sebenarnya KPM Perkasaku ini membawa maksud matlamat program ini untuk bantu murid perkasakan kemahiran asas dan tahap pembelajaran mereka. Jadi saya kira setakat ini tuan-tuan dan puan-puan jelas apa itu program KPM Perkasaku. Jadi saya cerita dulu latar belakang macam mana datangnya program ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, BPK, BPSH, KPM tidak terus saja lancarkan apa-apa program tanpa merujuk latar belakang tentang apa yang berlaku di sekeliling kita di seluruh dunia. Sebab sebenarnya pandemik COVID-19 ini bukannya berlaku dekat negara kita saja. Dan yang tak dapat hadir ke sekolah pun bukan anak-anak murid kita saja. Okey, jadi kita pun dah rujuk berbagai sumber-sumber kajian-kajian dari luar negara yang semua sedang hadapi masalah pandemik COVID yang anak-anak murid tak dapat datang ke sekolah. Okay? Jadi ada beberapa sumber rujukan, literature yang kita tengok apa yang berlaku di sekeliling kita. Okey, sumber pertama yang kita rujuk, sebenarnya ada banyak bahan bacaan tetapi saya nak rujuk pada dua sahaja dahulu. Okey, yang pertama, Mission Recovering Education under UNESCO 2021. Okey, artikel ini menyentuh tentang 3 perkara utama. Pertama, semua kanak-kanak kembali ke sekolah dan menerima pembelajaran yang direka bentuk serta disesuaikan untuk memenuhi pembelajaran, kesihatan, kesedaran psikososial dan keperluan lain. Okey, jadi lepas pandemik COVID yang tahap kritikal, balik ke sekolah, semua murid-murid perlu disesuaikan untuk pembelajarannya, kesihatannya, psikososialnya dan lain-lain. Okey,
jadi kita tengok di luar negara semua sekolah sediakan perkhidmatan menyeluruh untuk pulihkan learning loss dan mempromosikan kesejahteraan keluarganya. Okey, bercerita pasal learning loss tuan-tuan dan puan-puan, kita sedar dalam era pandemik ini ada beberapa perkara yang sebenarnya sedang tercicir. Okey, pertama, kalau kita kata tercicir kerana dia tidak hadir dalam PDPR. Banyak isu-isu ada line lah dan apa, itu satu hal. Kemudian kalau datang pun dalam kelas-kelas PDPR, dia akan tercicir juga. Kita sedar ada keciciran. Okay, sebab tidak dapat bersemuka secara fizikal dengan guru. So mungkin PDP itu tidak sesempurna jika ianya secara bersemuka. Dan tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini semua berlaku di seluruh dunia. Itu sebabnya ada yang kita katakan keciciran dari segi pembelajaran, iaitu the learning loss. Okey, jadi ini juga yang dihadapi oleh seluruh dunia, fenomena the learning loss. Dan untuk memulihkan learning loss ini, kita akan adakan kesejahteraan secara menyeluruh. Okey, perkara kedua yang disentuh dalam artikel ini ialah berkenaan dengan perlu kanak-kanak atau murid-murid kita ini dapatkan sokongan untuk atasi learning loss. Bagaimana untuk atasi learning loss? Dalam artikel ini menyebut bahawa semua sekolah perlu beri pendidikan pemulihan. Okey, semua sekolah perlu masukkan aspek sosio-emosi. Okey, semua sekolah juga perlu masukkan sosio-emosi ini dalam pengajaran mereka. Okey, dan dalam aspek ketiga yang disentuh oleh artikel ini, semua guru disediakan dan disokong untuk menangani learning loss dalam kalangan murid dan masukkan komponen teknologi digital dalam pengajaran. So untuk persediaan sebelum kembali ke sekolah, guru semua akan diberi vaksinasi, semua guru diberi latihan dan sokongan, dan juga guru mendapat latihan dalam bentuk penyampaian arahan jarak jauh. Ini adalah perkara-perkara yang disentuh dalam artikel oleh UNESCO. Okey, dalam artikel kedua kita tengok the best practices for learning loss recovery. Okey, jadi bila berlaku pandemik, kita sedar ada keciciran pembelajaran ataupun the learning loss. Kita tengok apakah amalan-amalan terbaik yang pernah dilaksanakan di luar negara. Okey, jadi daripada best practices for learning loss recovery ini, kita dapati bagaimana dia cuba mengatasi learning loss. Antaranya ada program tutor beberapa kali seminggu. Ini yang dilakukan di luar negara. Okay? Khusus untuk membantu murid-murid yang perlu dipulihkan. Kemudian ada pula strategi tambahan peringkat sekolah. Misalnya tambah masa pembelajaran. Ini apa yang berlaku di luar negara. Dia ada summer school dan sebagainya. Okay, kita tak ada dekat sini. Tapi kita tengok apa sebenarnya yang mereka buat. Sebelum kita cadangkan di peringkat kita. Kemudian mereka pun ada satu yang dinamakan looping system. Apa itu looping system? Looping system ni ialah guru yang sama akan ikut dan mengajar dalam tempoh sekurang-kurangnya 2 tahun. Because dalam tempoh pandemik ni, kita dapati cikgu je yang faham apa yang tertinggal, apa yang tak tertinggal. Therefore, kajian luar mencadangkan perlu ada looping system. Cikgu akan ikut murid dia so that dia tahu dekat mana dia nak tampung kekurangan pembelajaran dalam kalangan murid dia. Okey, kemudian artikel ini juga mencadangkan rancangan pembelajaran individu dan cross-grade collaboration. Apa dia cross-grade collaboration? Ini contohnya peer group. Yang murid tahun 6 boleh bantu tahun 5 dan sebagainya. So dia tidak sahaja berharap kepada guru dalam tempoh tersebut. So ini antara strategi tambahan peringkat sekolah yang dianjurkan oleh artikel ini. Aspek ketiga yang dianjurkan ialah
perlu ada kelas-kelas tambahan selepas waktu pembelajaran untuk bantu tingkatkan pencapaian murid. Dan kerjasama pelbagai pihak seperti syarikat, ibu bapa, komuniti bagi membantu meningkatkan pencapaian murid. Okey, itu antara kajian-kajian dan artikel yang kita baca. But of course, dia punya situasi berbeza daripada kita. Therefore, KPM, khususnya BPK, plan balik dan ambil balik semua cadangan-cadangan ini untuk kita sesuaikan dengan cara kita di Malaysia ini. Okey, therefore maka muncullah apa yang kita namakan sebagai KPM Perkasa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, okey. Sebelum kami cadangkan KPM Perkasaku, kami lihat semua data-data yang ada. Kami cari baseline, bagaimana kami nak bantu. Kami lihat statistik pelibatan murid semasa PDPR. Siapa yang datang, siapa yang boleh, apakah isu yang timbul. Dan kami juga lihat data-data murid pemulihan literasi dan numerasi. Dan kami dapati murid literasi dan numerasi yang perlu dipulihkan, okey, memang terdapat pertambahan yang signifikan dalam tempoh pandemik ini. Jadi, oleh kerana itu kami rasa kami perlu buat sesuatu untuk membantu sistem pendidikan kita, khususnya dari aspek akademik. Okay. Jadi, kita akan bantu bukan sahaja murid-murid pemulihan yang asas 3M, literasi numerasi itu belum sampai lagi, tetapi juga kita nak bantu seluruh warga pendidikan dalam isu menangani the learning loss dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Okay. Jadi ada dua sebenarnya perkara yang KPM nak bantu. Pertama dari aspek pemulihan literasi dan numerasi, dan yang kedua dari aspek pengayaan dan pengukuhan so that learning loss dapat dikurangkan. So tuan-tuan dan puan-puan, saya kira ada slide ni bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Boleh kita tengok sekarang ya. Ini adalah strategi program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum ataupun kita namakan sebagai KPM Perkasaku. Okey. Dalam tempoh daripada Jun hingga Ogos tempoh hari ini, benda yang dah selesai ni. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, warga pendidikan kita telah melaksanakan PDPR secara dalam talian, secara luar talian, secara offsite. Okey. Dalam tempoh tu kita semua aware dan kita berfikir masa tu berhampas pulas memikirkan apakah program yang kita boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan dalam menangani era pendidikan zaman pandemik COVID ini. Okey, so kita come out dengan program KPM Perkasaku ini dan kita ambil semua cadangan-cadangan dan kita sesuaikan dengan situasi kita. Okey, jadi mulai 1 September hinggalah Disember dan kita cadangkan hingga Februari. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa tadi saya dah cerita dekat luar negara dia panjangkan tempoh. Ada masa tambahan dan sebagainya untuk cover balik the learning loss. Okey, jadi PPK telah mencadangkan bahawa perlu ada masa tambahan diberikan. Therefore, oleh kerana kita ni bersifat centralized, sistem pendidikan kita bersifat centralized, kita tak boleh nak harapkan sekolah buat pula masa tambahan di luar waktu persekolahan. Kita tak boleh nak ada minta sekolah pula yang nak buat masa tambahan. Therefore, oleh kerana kita ni bersifat centralized, maka BPK telah mencadangkan supaya kalender persekolahan dipanjangkan untuk mengatasi the learning loss, untuk recover balik the learning loss. Itulah sebabnya mengapa kalender persekolahan kita dipanjangkan sehingga Februari 2022. Dan semua tahap
hanya akan beralih pada bulan Mac 2022. Okey. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, ada dua sebenarnya objektif utama ataupun program utama di bawah KPM Perkasaku. Pertama ialah untuk literasi dan numerasi bagi membantu murid-murid pemulihan yang masih belum menguasai asas 3M. Dan yang kedua ialah untuk membantu learning loss dalam kalangan murid-murid dengan program apa yang kita namakan sebagai pelaksanaan pengukuhan dan pengayaan. Okey, di bawah pelaksanaan pengukuhan dan pengayaan dan juga literasi dan numerasi, ada dua perkara yang kita sediakan untuk menyokong usaha ini. Pertama ialah repository sumberku dan yang kedua kita letakkan pemerkasaan PBD. Kita sedar ada banyak isu-isu dalam kalangan guru-guru dalam tempoh PDPR susah nak laksanakan PBD. Kita sedar perkara itu. Therefore, itulah sebabnya 4 perkara dalam KPM Perkasaku yang kita beri penekanan. Pertama sekali lagi saya ulang, pemulihan literasi dan numerasi. Yang kedua, pengayaan dan pengukuhan. Yang ketiga, kita bantu dengan berbagai bahan-bahan sokongan PDP yang kita letakkan di bawah repository sumber itu. Dan yang keempat, kita akan perkasakan PBD. Okey, dalam melaksanakan pengukuhan dan pengayaan, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada banyak kaedah yang kita cadangkan. In fact, sebenarnya guru-guru banyak yang lebih mahir lagi. Antaranya, kita cadangkan pendekatan bertema, modular, berasaskan projek, simulasi amali dan nanti sekejap lagi kita juga akan dedahkan tuan-tuan dan puan-puan kepada beberapa strategi. Dan kita tahu sebenarnya tempoh tu dah makin singkat untuk guru-guru kita nak menyelesaikan silibus, nak cater all the learning loss, maka kita ada strategi yang kita namakan sebagai M2P, iaitu mampatan, pencutan dan pengayaan, dan satu lagi kita namakan sebagai Student Enrichment Learning Framework ataupun SELF. Okey, sekali lagi inilah objektif kita untuk tingkatkan penguasaan murid bagi kandungan kurikulum tahun semasa secara optimum. Kemudian kita rapatkan jurang pembelajaran murid yang mungkin wujud semasa krisis. Kita sediakan sokongan kurikulum kepada guru untuk laksanakan PDP dan kita nak pastikan murid-murid bersedia untuk ikuti tahun persekolahan pada kalender 2022 nanti. Tapi seperti yang saya maklumkan tuan-tuan dan puan-puan, kalender persekolahan kita pada tahun ini sendiri kita telah panjangkan sehingga Februari 2022. Okey, inilah yang kita namakan sebagai the catch up plan. Apa tu catch up? Ya, kita nak catch up balik the learning loss dan masa yang mungkin kita telah tidak dapat gunakan secara optimum untuk PDP semasa tempoh PDPR tempoh hari. Okey. Dalam pelaksanaan catch up plan ini kita bahagikan kepada 3 area garis masa. Antara Januari hinggalah 30 Ogos tempoh hari, walaupun dilaksanakan secara PDPR, dalam talian, luar talian ataupun offsite, sebenarnya kita harapkan guru-guru telah melaksanakan ataupun dah cover sekurang-kurangnya 70% kandungan asas kurikulum. Okey, itu yang kita harapkan. But bermula 1 September apabila program KPM Perkasa kita itu mula, apa yang kita harap? Kita harap bila sekolah guru-guru bersama dengan murid-murid dia
Kenal pasti. Ini yang kita nak minta JPN dan PPD bantu. Okey, patutnya dia bermula daripada 1 September tempoh hari. Pergi di sekolah masing-masing, patutnya kenal pasti berapakah peratus pelaksanaan kandungan asas kurikulum yang telah dilaksanakan. Dia akan berbeza-beza antara murid, antara kelas, antara guru, antara subjek, antara sekolah. Dia akan berbeza-beza. Fine, tidak ada masalah. Yang penting kenal pasti dulu di mana letak dia. Because kita nak tengok the starting point yang perlu guru-guru dan sekolah mulakan. Okey. Jadi apabila dah start kenal pasti, dah dapat ke 70% tu? Kalau tak dapat 70%, apa perlu buat? Kalau dah lebih 70%, apa perlu buat? Okey, kalau tengok di ruang yang ketiga tu. Sepatutnya by Disember sebelum tutup sekolah, plannya ialah guru-guru akan habiskan baki 30% lagi kandungan asas kurikulum. Because 70% sebelum September. Dan hingga Disember, by right sepatutnya 30% lagi. Barulah complete 100% kurikulum tersebut. Walau bagaimanapun, kita start aja, kita kenal pasti dulu. Berapa banyak yang dah buat? Cukup tak 70%? Kalau tak cukup, bagaimana? Okey, kita tengok nombor 1 tu kita start mula, kita pergi kepada nombor 2. Jika kurang 70%, ya, mungkin subjek tertentu 70% ataupun kelas tertentu 10%, dan sekolah tertentu berbeza-beza. Never mind. Yang penting kenal pasti dulu. Okay, kalau tak sampai 70%, maka kita pergi kepada nombor 2. Apa dia nombor 2 yang kita cadangkan? Kita cadangkan kaedah pengajaran yang dimampatkan, yang dipecutkan. Okey, antaranya boleh melalui pendekatan bertema, modular, projek, terbeza, simulasi amali, virtual lab dan sebagainya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dekat sini sebenarnya dalam kaedah pengajaran yang kita minta mampatan dan sebagainya, kita bantu. Seperti yang kita kata tadi, ada bahan-bahan sokongan yang kita bantu melalui repository sumberku. Okey, itu kaedah itu perkara yang kedua. What if sekolah-sekolah ataupun guru-guru ataupun kelas-kelas yang dah pun melepasi 70%? Fine, kita sangat berterima kasih. Bagus, dah capai 70%. So, guru-guru yang berkenaan, sekolah yang berkenaan, bolehlah melaksanakan PDP ataupun PDPR menggunakan kaedah yang bersesuaian. But, kalau dia nak juga gunakan bahan-bahan, nak juga gunakan kaedah-kaedah pembelajaran kita syorkan, by all means kita sangat alu-alukan. Sebab kita punya repository sumberku boleh diakses oleh sesiapa sahaja. Hatta ibu bapa pun boleh masuk dan lihat. Okay? Jadi seperti yang saya maklumkan, dalam catch-up plan sehingga 10 Disember ini, kita harap sekolah dapat menyelesaikan baki 30% kandungan asas kurikulum. Termasuklah jika tak habis tadi 70%, tetapi dengan mampatan, dengan pecutan, dengan bantuan pelbagai bahan sokongan yang telah kami sediakan, maka ia boleh dihabiskan. Okey. Sebelum akhir Disember, sebelum tutup sekolah, kita nak lihat sejauh mana tahap penguasaan murid. Jadi, therefore semua sekolah akan melaksanakan penilaian tahap penguasaan murid. Okey, ini kita akan lihat melalui PPD. Itu sebabnya dalam tempoh ini, sebaik sahaja sekolah dibuka, kita akan bersama-sama memperkasakan PPD.
So yang hari tu tak dapat buat PPD macam mana? Yang buat bagaimana kita pastikan ada penjaminan kualiti. Sebab in the end, pada tahap yang keempat, pada garis aktiviti yang keempat, kita akan melaksanakan penilaian. Okey. Dari penilaian ni kita tengok, adakah dia melepasi TP3 ataupun tidak melepasi TP3. Okey. Selepas keadaan itu, maka akan berlaku cuti penggal. Sebelum dia naik semula, masih lagi pada aras dan tahap yang sama. So, dia akan pergi ke catch-up plan seterusnya mulai Januari hingga 28 Februari. Bagi murid-murid yang tidak melepasi TP3, maka sekolah disarankan, dicadangkan buatlah program-program intervensi untuk terus memperkukuhkan dan mengatasi the learning loss. Tetapi apabila telah melepasi TP3, maka kita syorkan sekolah-sekolah untuk melaksanakan program pengayaan ataupun kelas-kelas kecemerlangan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. So, itulah dia catch up plan kita untuk tahun ini dan berlanjutan dengan masa tambahan yang telah pun dicadangkan oleh UNESCO. Inilah dia masa tambahan. Sebenarnya apabila UNESCO mencadangkan the looping system, cikgu-cikgu kekal 2 tahun, inilah sebenarnya yang kami cuba bawa dalam sistem pendidikan kita. Maknanya pada tahun hadapan 2 bulan pertama, kita kekalkan guru untuk mengajar di kelas-kelas mereka. So dia tahu dekat mana kurangnya anak murid dia, dekat mana dia perlu tambah dan dekat mana dia perlu perkayakan. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kita harap tuan-tuan JPN dan tuan-tuan PPD, perkara pertama sebaik sahaja selepas penataran ini, kita minta sekolah kenal pasti dekat mana dia sekarang. Adakah 70% ataupun kurang? Kalau tidak, inilah dia the catch up plan yang telah pun kita buat. Jadi tuan-tuan dan puan, itu yang saya kata tadi, daripada Januari hinggalah ke Februari 2022. Ini planning KPM Perkasaku. Saya harap setakat ini tuan-tuan dan puan jelas. Okey. Ini yang berlaku bagi kelas-kelas lain lah. Okay? Jadi kalau kelas prasekolah, kelas peralihan, mulai 2 Januari hingga 28 Februari, dia pun masih lagi duduk di kelas peralihan, masih lagi duduk di kelas prasekolah. Tingkatan 5 pula, dia sedang bersedia untuk hadapi SPM. Dalam tempoh ini juga berlaku ujian lisan, berlaku ujian amali sains untuk SPM. Okey, untuk MBK, SPM, SMPKV, ya, ini semua masa ni sedang ada amali, SKM, sedang kemaskini portfolio. Tetapi seperti yang saya mention tadi, kita punya sesi takwim persekolahan 2022 hanya akan bermula pada Mac 2022. Okey, jadi Mac itulah baru kita start program transisi. Okey. Selain daripada itu, dalam tempoh 2 Januari hingga 28 Februari, memang kita laksanakan apa yang kita katakan sebagai catch up plan itu tadi. So dia buat sama ada pengayaan, dia buat kecemerlangan ataupun dia buat program-program intervensi. Okey. Seperti yang saya sebut tadi, pertama kita ada pengayaan dan pengukuhan program. Yang kedua, kita nak kata pemulihan dari segi pengetahuan asas 3M, iaitu literasi dan numerasi. Therefore, kita pun telah sediakan modul dan kit yang kita namakan sebagai pemugaran literasi dan numerasi. Dan saya yakin banyak negeri dan juga banyak PPD yang dah terima pun
keep modul pemugaran literasi dan numerasi. Dan kalau tak silap saya, bulan lepas kita dah pun adakan satu penataran dengan semua PPD seluruh negara. Mana yang dah terima, kita dah pun bagi sesi penerangan bagaimana penerimaan dan kemudian agihan kepada peringkat sekolah. Okey, seperti yang saya sebut tadi juga, kita ada satu repository sumber kru yang kita namakan sebagai sumber kru yang kita pautkan pada pelantar delima. Apakah sumber kru ini? Dia adalah satu sistem penyimpanan digital yang urus, simpan, sediakan akses, koleksi bahan PPP digital. Okay. Pemerkasaan pentaksiran PPD bilik darjah yang kita laksanakan serentak dengan program KPM Perkasaku ini. Jadi kalau kita tengok dekat situ, sepanjang September hingga Disember ini, kita akan melaksanakan pengukuhan penjaminan kualiti sekolah dengan sokongan, letak dekat situ, dengan sokongan PPD JPN. Jadi kita akan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan dan kita akan bantu dan kita akan ada sesi-sesi kunjung bantu kepada JPN, PPD dan juga sekolah bagaimana kita nak perkasakan PPD itu nanti. Okay. Ini bukan akan datang yang telah pun kita laksanakan, tapi masih lagi boleh ditonton. Ya, webinar-webinar kita telah pun laksanakan. Ada 3 siri seperti yang Pelan Komunikasi mention daripada awal pada 7 September tempoh hari. Okey, pemugaran literasi numerasi, pengukuhan pengayaan dan pemerkasaan bilik darjah. Okey, jadi terima kasih atas perhatian dan tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.